Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat kulluhum ajma'in shawlil laylahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan makbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuri fahmi waftah alaina bimarifati ilmi wa nawir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahil lana abwaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Al-Infaq Kampung Parit Muhammad serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang dihormati barisan para alim ulama, yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat, yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapari-kapih waras, alhamdulillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita
akan nikmat yang tidak terhitung. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya kalau kita mengira akan nikmat Allah, nascaya tidak terbilang ataupun tidak terhitung. Dan semoga nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana pada bulan yang lepas iaitu kita telah mengulang kaji iaitu berkenaan amalan-amalan, amalan-amalan yang dibinakan istana ataupun mahligai di dalam surga, tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di antara amalan-amalan secara ringkas, saya ulang balik semula secara ringkas, yang dipunya ganjaran dibinakan rumah dalam surga, dibinakan istana ataupun mahligai di dalam surga. Itu di antara kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa yang amalan yang dilakukan, nek dilakoni ganjarannya berlipat kali ganda. Yang pertamanya iaitu orang yang membina ataupun membangunkan masjid ataupun surau, termasuklah renovate masjid ataupun surau, walaupun sebesar sarang burung ataupun lebih kecil daripadanya, maka akan dibinakan istana di dalam surga, walaupun sekeping mosek lah, ibaratnya begitulah ya tuan-tuan. Bukan setakat dibinakan istana dalam surga, walaupun sebesar sarang burung ataupun lebih kecil, kita membangunkan ataupun renovate masjid ataupun surau, dan dia termasuk dalam pencen kubur, amalan pencen kubur. Amalan dilakukan sekali tapi pahalanya terus mengalir. Naik banyu terus mili terus mili tuan-tuan Yang keduanya, apakah amalan yang dibinakan rumah dalam surga? Saya tak terangkanlah dia punya hadisnya, nanti macam balik semula pula ya. Tuan-tuan pun masih ingat lah ni Kita ni kalau tak lupa je ingat, kalau ingat je tak lupa Tapi tuan-tuan ni diam semua, ingat semualah tuan-tuan Yang keduanya tuan-tuan hadirin hadirat, iaitu membaca suratul Al-Ikhlas ping 10 kali Ping 10 kali itu maksudnya 10 kali kita membaca suratul Ikhlas, mencari keredaan Allah, baca sehingga khatam. Jangan baca suratul Ikhlas, suratul Ikhlas, suratul Ikhlas, suratul Ikhlas 10 kali, kuingelat, tak termasuk. Baca suratul Ikhlas daripada awal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 10 kali. Tak lama tuan-tuan, paling suwi pun nak baca ni wakaf siji-siji pun orang lebih 3 minit lah tuan-tuan 3 minit dibinakan istana di dalam surga. 3 minit tuan-tuan Kadang-kadang sing ngomong ki pun orang bocor dalam sembahyang suka bacalah sebab surahnya pendek cepat habis tapi tak salah kita baca tu Al-Ikhlas dalam setiap kali sembahyang, tak jadi masalah. Yang ketiganya, apa dibinakan rumah dalam surga tuan-tuan? Yang ketiganya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu menutup, maksudnya dia peka, mengambil berat. Kalau ada celah-celah sap yang kosong, dia memenuhkan. Dia mengambil berat tentang meluruskan, merapatkan sap, bau bertemu bau, tumit tengok tegak, ada kosong, dia penuhkan. Tak payah tunggu disuruh, dia bertanggungjawab untuk memenuhkan. Lagi-lagi dia yang paling hampir. Perbuatannya itu delok kaya alah celah kosong dipenuhkan gitu kok. Dibinakan istana dalam surga. Tapi kadang-kadang orang yang tak berapa nak faham, tapi bukan wong kini lah, wong kini kabeh faham-faham. Kadang-kadang dia sing ngarepe kosong ki ngekon wong lain sing mburi kono. Dia sing kono, sing kosong ngarepin dia, kok ngekon dia lah sing ngarepe ngono. Ngekon wong sing mburi-mburi. Ini kecil, kene cik ngarep. Rugilah. Rupa-rupanya saya orang baik ustaz.
Saya bagi peluang orang lain buat apa rumah dalam surga. Ana ada banyak rumah dalam surga. Macamlah dia tahu banyak dalam surga. Ada peluang dia yang dekat. Walaupun tak haram, makruh perbuatannya itu. Ya. Rugi ya. Yang keempat, apakah amalan yang dibinakan rumah dalam surga? Iaitu solat sunat rawatib. Ya, yang 12 rakaat. Solat sunat rawatib yang 12 rakaat. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Um, 12 rakaat tu sunat rawatib ni yang mengiringi solat nak dilakoni dibinakan istana dalam surga tuan-tuan. 12 rakaat, 2 rakaat seurungi subuh. 2 rakaat seurungi subuh, iaitu solat sunat fajar. 4 rakaat seurungi luhur. Luhur ke? Zuhur ya? Betul. 4 rakaat qabliyah sebelum luhur. 4 rakaat. Oh. Tapi orang suwi juga lah 4 rakaat ni. Tapi orang orang gawe lo sing ngomong ya contoh hela. Kadang-kadang pirang minit sampai 4 rakaat sampai 20 minit ke? Tekan apa ora? Ora tekan lah ya. Lagi-lagi nek jiko sing wajib wis lagi gelis ya. 4 rakaat tuan-tuan sebelum zuhur bukan setakat dibinakan istana dalam surga, malah kata Rasulullah, man shalla qabla zuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailah, rawahu Tabrani. Kata Rasulullah, sesiapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur, seumpamanya dia dapat pahala apa, maka ia seperti mengerjakan sembahyang tahajud semalaman. 4 rakaat sebelum luhur sembahyang sunat qabliyah nek dilakoni mencari keredaan Allah, ganjarane padha ndek tahajud sawengi semalaman. Lebar isya tekan mlebu subuh orang mandek-mandek solat tahajud. Tuan-tuan tahan apa ora? Lebar isya kaya orang mandek, orang ngopi sembarang, tiwi orang solat dia orang turu kabeh sampai subuh. Tahan apa ora? Kabeh meneng kita tahan lah ya. Saya ngomongnya memang ngengsil orang paham. Orang tahan. Tuan-tuan 4 rakaat sebelum zuhur. Seumpama ganjaran pahalanya sembahyang tahajud semalaman. Tadi 2 rakaat sebelum subuh 2, 4 rakaat sebelum zuhur 6. 2 rakaat lebar luhur 8. 2 rakaat lebar maghrib 10. 2 rakaat lebar isya 12. Buat 12 tu tuan-tuan, di antara ganjarannya dibinakan istana di dalam surga. Tapi ala kulli hal lebar isya ni tuan-tuan, dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin yang telah ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan dalam kitab Hidayatus Salikin ada menyatakan wa man sallahunna ba'dal isya kana kamislihina min lailatil qadr. Dan sesiapa yang sembahyang 4 rakaat lebar isya, ba'diyah isya, maka seumpamanya ia sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Masya-Allah, kita bulan Ramadan pun tak tahu malam Lailatul Qadar tu bila. Tahu tuan-tuan? Tahu tak bila masa yang tepat? Tak tahu. Dinyatakan di akhir Ramadan. Akhir Ramadan ada yang menyatakan malam ganjil. Malam ganjil tu bila tepatnya pun kita tak tahu. Supaya apa? Allah Ta'ala rahsiakan supaya kita ni konsisten, berterusan dalam beramal ibadah. Tetapi ada ganjaran tuan-tuan nak dilakoni di 4 rakaat lebar isya, sembahyang sunat ba'diyah lebar isya ni dilakoni, pahalanya macam sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Tapi ke dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kalau boleh tuan-tuan, ni kata Imam Ghazali tuan-tuan, 2 rakaat kita buat sembahyang sunat ba'diyah isya, yang 2 rakaat kita dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin kita melakukan sembahyang lil baqail iman, usalli sunatan lil baqail iman rakaatain lillahi taala. Dalam arti saja aku sembahyang sunat mohon ditetapkan iman 2 rakaat kerana
Allah Ta'ala. Dekat situ tak ada usul sembahyang apa. Kalau tuan-tuan nak sembahyang usalli sunnatan isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sekali lagi, usalli sunnatan isya'i rak'ataini lillahi ta'ala pun boleh. Tak jadi masalah. Itu di antara pandangan-pandangan lah. Yang susahnya ni orang gawe. Tuan-tuan boleh buat 4 rakaat 1 salam ataupun 4 rakaat 2 salam. Tapi kalau nak buat lil baqa'i iman tu buat 4 rakaat 2 salam lah. Tapi surahnya ni sebaik-baiknya taklah ditetapkan. Tapi kalau sembahyang-sembahyang sunat ini digalakkan tuan-tuan, kata ahli ulama, kita baca surah pertama suratul kafirun, rakaat yang kedua bacalah suratul al-ikhlas. Kedua-duanya ini ada kaitannya dengan mengukuhkan akidah kita. Okey. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa lagi amalan yang dibinakan rumah dalam surga? Nombor 5, apabila ada kematian orang yang disayangi. Contohnya dalam hadis tersebut, anaknya meninggal dunia, dia reda, dia dapat berita anaknya meninggal dunia, dia reda dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya dibinakan istana di dalam surga. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada satu masa diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan di situ ada seorang perempuan yang diuji kematian anaknya. Dia nangis meratap-ratap. Dia nangis dalam keadaan meratap. Lalu Rasulullah tegur. Dia tak tahu sing negur ki Rasulullah, masa ni wong-wong biasa. Lalu Rasulullah, kon sabar. Dengan orang tu yang kematian anak, kon sabar. Kowe ngomonglah kena yang sabar-sabar. Sing mati anakku, 2 anakmu. Faham maksud saya? Tapi tak cakap Jawa. Ibaratnya kau yang ngono lah. Kowe kena lah ngomong sabar-sabar. Sing mati anakku, 2 anakmu. Kowe yang ngerasa, kepiye kowe? Ibaratnya kau yang ngono lah. Dia tak tahu yang bagi nasihat tu Rasulullah. Selang beberapa kemudian orang habarkan pada perempuan tersebut, kowe reti apa ora? Sing ngandani kowe masa anakmu meninggal kai Rasulullah lo. Rasulullah nyesali endi aku, tapi saiki wis reda kok. Biyen urung reda, masih hari mati itu dia reda, tapi wis seminggu iki kaya wis reda, wis nerima. Lalu bertemu dengan Rasulullah, minta maaf, kata Rasulullah, sebaik-baiknya kamu reda tadi, dibinakan istana tadi tu, yaitu pada awal diuji kematian tu dia reda, itu yang sebaik-baiknya. Tak sama selepas seminggu baru dia reda. Sebab tu saya dah pesan pada pertemuan yang lepas, kata alim ulama, semasa kita hidup ni, pesan-pesanlah 4 perkara kepada orang yang hampir kepada kita. Masa kita hidup ni, pesanlah ataupun wasiatlah 4 perkara kepada orang yang terhampir ketika hidup dengan kita sebelum kita meninggal. Maksudnya sebelum mati lah sana cerita. Apa yang pertama yang saya pesan dulu? Bukan saya pesan lah, yang saya sampaikan, pertama kita wasiat kepada orang yang terhampir ni, kita panggil lah, contohnya yang orang hampir pada kita, isi kita. Ayang, sini sekejap, abang nak cakap. Duduk sini. Ayang, pandang mata abang. Biar dia betul-betul sungguh dia tengok. Jangan dia tengok time ngayak tepung, time dia motong bawang ajak ngomong. Dia orang fokus. Wis lihat arek turu ngono. Semanggu wangi ngono ya, cepat-cepat ngono. Abang arep ngomong ni. Sedih-sedih sikitlah. Nek sak kira ni abang lungon dhisik. Abang arep lungon di. Ngomong ki aja dipotong. Nek abang mati dhisik, abang ki kok ngomong kaya ngono to. Ya, iki kena kilingan mati to ya, apa salah. Kita ki urip ora reti ajale kapan. Abang arep ngomong sithik nek abang mati sesuk. Nek didadeki abang mati dhisik. Kowe nek nangis aja meratap-ratap ya. Aja melong-melong sampai ora iling-ilingan. Abang ninggal lai sebut istijah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang kau tak ada, Al-Fatihah cukuplah. Aja meraung-raung, abang kau tinggal ke aku ki kenapa? Cari ni wis janji sehidup semati, aku karo urip karo sapa ki arep ngedekke anak-anak. Nyuwun jerit. Jangan. Nanti abang bertambah siksaannya dalam kubur. Abang dah ingatkan tahu ni. Kalau ayang buat juga, tanggung sendiri tahu. Tuan-tuan dah sampaikan belum? Ni diam ni dah sampaikan semua. Yang pergi sini dah tahu lah, tak payah terangkan. Pesan tu.
Pada anak pun gitu juga, jangan meratap-ratap. Ya, ucapkan istijak, kemudian bacakan Fatihah ke, bacakan ayat Quran ke. Ya. Sebab itu ada satu amalan tuan-tuan. Satu amalan tuan-tuan, kalau mayat itu baru dikambus, ini yang dibuat, yang bagusnya yang buat kaum kerabat yang terdekat lah. Kaum kerabatnya terdekat. Kalau mak ayahnya meninggal, anaknya lah sebaik-baiknya. Lagi-lagi anak lelaki. Ini amalan ni dilakukan ketika berada di atas kubur lagi, belum balik. Labah bocor talqin, dia mungkin tahlil, wis dongo, kapeh wis balik. Warisnya tu, kalau anaknya, berdirilah berhadapan dengan wajah mayat tersebut. Dalam kubur di sebelah kanan, kalau ngadap kiblat, kita ngadap sana sebelah kanan. Kalau ngadap mayat tu sebelah kiri lah kan, kepala, betul? Kepala semati. Ini amalan orang-orang soleh, dan ada dinyatakan dalam kitab, dalam hadis Nabi daripada Abu Umamah Al-Bahili, ya. Seorang yang kita orangnya balik, tapi anak-anaknya tadi ni waris ataupun waris yang terdekat berdiri di atas kepalanya sebelum beredar setidak-tidaknya sebagai untuk membantu kepada si mati yang sangat-sangat memerlukan pertolongan orang yang hidup. Kita berdiri di atas kepalanya, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Pahalanya diniatkan kepada si mati. Dan sebaik-baiknya, kalau boleh, sebaik-baiknya, laki apik lah, sebelumnya beredar daripada kubur tersebut, tuan-tuan, khatamkan baca suratul Al-Baqarah daripada awal sampai habis, dalam 2 juzuk lebih lah, 286 ayat. Ni orang mampu ni orang mampu kilih-kilih lah. Ni anaknya adik-beradik ono 5 sambung-sambung, satu ain, entek apa dah? Entek apa dah? Insya-Allah entek. Tapi bocor sing masuk sebaik mana yang mungkin. Itu di antara kelebihan-kelebihannya lah yang boleh dapat dibantu. Kerana apabila masuk di dalam kubur, tuan-tuan, ya, pertama di alam kubur, ya Allah, memang perlu bantuan. Lagi-lagi dekat masa hidupnya tak berapa nak rajin, nak beramal. Masuk aja dalam kubur, tuan-tuan, tak siap orang tu. Setiap manusia yang mati, walaupun kanak-kanak yang meninggal dunia pun tak terlepas, iaitu tak terlepas daripada himpitan kubur. Walaupun kanak-kanak ada dosa ke? Bayi-bayi yang mati ada dosa ke? Tak ada. Itu pun tak terlepas daripada himpitan kubur. Tapi himpitan kubur itu saya dah terangkan dulu, ada 2 keadaan. Ada yang pertama, himpitan yang keras. Itu yang kita mohon perlindungan pada Allah. Dan himpitan keras ni, dihimpit dengan keras, turangnya sampai remuk, berselisih di antara satu sama lain, kemudian aman. Itu kira-kira lagi. Ada yang dihimpit remuk, berselisih, pulih semula, api meneh, kulit teh koyo biasa meneh, dihimpit lagi, remuk meneh. Api meneh, dihimpit lagi, remuk meneh, berulang-ulang kali. Itu orang yang dalam masa hidupnya, orang yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak melakukan perkara yang mungkar. Tapi kalau orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa pada Allah, kena himpit juga. Macam kanak-kanak tadi, kena himpit juga. Tapi himpitannya yang lembut. Himpitannya seperti apa? Dinyatakan dalam mafhum hadis. Saya baca dalam kitab yang malam pertama di alam barzah yang telah disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lembutnya seperti seorang ibu memeluk anak yang kecil baru hilang jumpa. Ibu-ibu bawa anak kecil pergi jemputan, tak pergi jemputan lah, pergi shopping komplek lah, pergi PP Mall, pilih-pilih baju gitu, nak belikan hadiah hari lahir suaminya, pilih-pilih baju, anaknya masih jalan jatuh, letakkan bawah. Sekali golai orang temu, bingung apa orang ibu-ibu, setengah jam golai orang temu. Jantung wis suara ceplok, duk anak hilang apa. Sekali sak jam kayak ketemu, keluar daripada bawah meja yang buat pilih baju tadi. Dia panggil Umi, nangis. Suka tak ibu-ibu? Suka. Tentu ibu-ibu peluk dengan penuh kelembutan.
dihimpit oleh bumi tapi penuh kelembutan. Jadi tuan-tuan, begitu juga soal mungkar dan nakir. Walaupun soalan dah bocor, ma rabbuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka, ma dinuka, itu dah tahu kan soalannya. Tapi walaupun dah hafal, belum tentu dapat jawab. Ma imamuka, dijawab Imam surah Al-Infaq. Mana nak betul? Dalam masa hidup tak pernah baca Quran judulnya. Macam mana nak menjawab, tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, jadi caranya membantu tuan-tuan, tadi tu, di antaranya amalan. Kalau kita jangan beredar dulu, terutamanya salah seorangnya, ya, ataupun kaum yang terdekat, dia masih di atas kubur, baca surah Ikhlas 11 kali, sebaiknya dia berhadapan dengan kepalanya. Yang keduanya, selagi baik menghatamkan surah Al-Baqarah 286 ayat, barulah beredar. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan, wasiat yang kedua, ini ringkas saja. Wasiat yang kedua, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekiranya abang mati, kalau boleh yang solatkan jenazah abang yang, ya, jangan kurang daripada 40 orang. Jangan kurang daripada berapa orang? Jangan kurang daripada 40 orang. Lagi-lagi 40 orang kerana apa? Jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang ikhlas kerana Allah, lagi-lagi benar akan akidahnya, maka doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah mendapat syafaat. Lagi-lagi 100 orang. Sebab itu tuan-tuan, kata Ibnu Umar sampai rasa benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sampai dia nak pastikan betul ke tidak apa yang dikatakan oleh Rasulullah ni. Ibnu Umar ni, anak Sayyidina Umar, sanggup berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah tentang kelebihan nek wong lunga ngelayan. Kelebihan wong lunga ngelayan. Kerana dalam hadis Nabi SAW, sebab itu ramai-ramailah kalau ada orang meninggal ni, kita sama ramai hadir, kita sempat-sempatkan. Rupa-rupanya selain pada si mati tu dapat munafaatnya, orang yang ziarah tu, menguruskan jenazah tadi tu, mengiringi jenazah, nek wong Jawa ngomong lunga ngelayan, ya, ganjarannya besar. Kerana dalam hadis Nabi ada menyatakan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba'a janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'hu hatta yusalla 'alaiha wa yufraha min dafniha fa innahu yarji'u min ajri bi qiratain kullu qiratin mislu Uhud wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Rawahul Bukhari bilangan 45. Status hadis ni hadis yang sahih, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah? Daripada Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah, barang siapa yang lunga ngelayat, yang mengharapkan keredaan Allah, yang semata-mata mencari keredaan Allah, dia lunga ngelayat, sama-sama solatkan jenazah, kemudian ngeterke jenazah sampai tanah perkuburan, kek balik, dapat pahala 2 kirat. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah, mengharap keredaan Allah, ya, kemudian dia solatkan jenazah, kemudian balik, orang sampai tanah perkuburan, lepas solat jenazah balik, nyambung nyawit. Contoh, ngejek wong omahe ngeteh ning parik sulung. Contoh, orang sampai tanah perkuburan, sampai solat kiai, entuk pahala 1 kirat. Kalau sampai tanah perkuburan, dapat 2 kirat. 1 kirat bersamaan sebesar pahalanya seberat gunung Uhud. Bukit Uhud. Bukit Uhud tu besar ke tak? Kalau diangkat kuat tak, tuan-tuan? Ya, tak kuat, tuan-tuan. Besar pahalanya tu. Tapi kat situ tak ada kata pula, barang siapa yang mengiringi jenazah, mengharapkan keredaan Allah, dia sampai duduk dekat motor, duduk bawah pokok kelapa, duduk bawah pokok bunga, kemudian dia balik, dapat berapa kirat?
Tak ada sebut tuan-tuan. Tapi bukan orang sini. Bukan orang sini. Tapi insya-Allah dapat pahala juga, tapi tak samalah ganjarannya macam orang yang solatkan jenazah sampai ke tanah perkuburan. Cuma tuan-tuan, kenapa sampai tanah perkuburan ni dapat pahala sampai 2 qirat? Kerana apa? Kata Rasulullah, man arada ayyazural kubura falyazur fa innaha tazkiratan bil akhirah. Rawahu Muslim. Sesiapa yang hendak ziarah ke kubur, ziarahlah, kata Rasulullah. Rasulullah galakkan, kerana ziarah itu akan mengingatkan akhirat. Kerana ziarah kubur tu mengingatkan akan mati. Kadang-kadang tekan tanah perkuburan wis apik lah kuwi. Sing ninggal, sing sedang di kampus ki koncone lho. Sembian sak kelas wis ninggal. Nek sak kelas umure padha apa ora? Padha apa ora umure? Nek umure 48 sing ninggal sak kelas, umure pun 48 juga. Koncone wis tengah di kampus ke. Kisah sing dhuwur contohnya, sing sak kelas sing dhuwur, critane ning kubur kok cerita bola. Contoh. Kowe mau mungi ndelok anu bola. Ndelok juga anu Johor lawan Selangor. Kowe ndelok ning ndi ning omah, apa kelas ngomong ning omah. Aku ndelok ning Parik Sulung nggo LCD. Teko meneh siji neh. Wah, aku lagi lagi puas lunga stadium. Oh, face to face. Wah, ngomong Inggris pula. Padahal ning kubur kuwi, iki contoh. Ning kubur wong baca taken kuwi wingi nyawit juga, tapi melawas lah Ci. Yo, regane wis murah gek nglawas. Murah larang juga wis munggah 70 sen kok. Contoh. Contoh macam tak ada apa-apa. Ya Allah. Tapi kalau macam tu ada something wrong lah. Tapi tuan-tuan tidak lah ya. Kita kalau tengok, ya Allah, kapan ni bukan, ya Allah, bayang kalau kita tak lama lagi lah kita ni bila lah. Ya Allah, apa persediaan kita kocok-kocok wis kape wis ono. Bertambah insaf tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Jadi wasiat tu. Dan kalau boleh pesan wasiat pada kaum kerabat yang terdekat, anak-anak. Ya, kalau yang mensolatkan tu kalau boleh mengimamkan biarlah kerabat yang terdekat, anaknya ataupun sebagainya. Tapi sebelum anaknya suruh solatkan kita, kalau kita mati, anak kita tahu tak solat jenazah? Tanya berapa rakaat solat jenazah? Ada berapa rukun solat jenazah? Kalau dia dapat jawab, bermakna tahulah tuganya. Kalau dia jawab 4 rakaat, 2 rakaat, memang confirm lah dia tak tahu. Kalau dia cakap rukun solat jenazah 13, memang confirm lah dia tak tahu. Kalau jawab 7, betul lah tu. Yang ketiga, pesan apa? Sunat. Kita sunat pesan, sekiranya abah meninggal, kuburkanlah dekat mana abang meninggal. Itu sunat kita pesan. Dan yang keempat, kita sunat wasiat. Maksudnya kita disuruh berwasiat, iaitu tentang peninggalan harta kita. Ya, harta yang ditinggalkan ni pesan, jangan bergaduh, belanjakanlah pada jalan Allah. Dan pesan, bagilah kalau ada pusaka, bagilah secara faraid. Kemudian cari Islam. Kemudian jangan lupa pesankanlah buat amalan, titipkanlah pahalanya untuk arwah ayah ataupun arwah mak dan sebagainya. Itu pesanan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Seterusnya amalan yang dibinakan rumah dalam surga, tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, iaitu orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia, orang yang tidak berdusta, walaupun ketika bercanda ni apa? Ketika bergurau dia tak berdusta, akhlaknya mulia, Allah Ta'ala binakan istana dalam surga. Contoh akhlak yang paling mulia siapa? Siapa? Rasulullah. Rasulullah ni seorang manusia, seorang insan yang luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Saya rasa yang ni tuan-tuan pun tak mampu buatlah. Kalau saya memang lagi tak mampu. Rasulullah tak boleh tidur kalau sebelum tidur dia masih ada lagi wang dekat simpanannya. Ada dirham lagi, ada dinar lagi dekat simpanan, tak boleh tidur. Dia habiskan dulu, sedekahkan dulu, barulah dia boleh tidur. Tuan-tuan boleh? Tuan-tuan boleh ke tak? Kalau rasa turun apa bang?
Aku ki duwite ning kocek ana 7.000 meneh ki. Ora iso turu lah, aku ora sedekahke dhisik. Wis entek kono isih turu. Iso ke ora? Kita terbalik tuan-tuan. Tidur glebak ngono, glebak rene ora. Kenapa bang ora iso turu? Duitku garek 1.000 ki. Wis kelong 4.000 dari 1.000 anake njaluk, anak menantune njaluk. Wis tua-tua, wis omah masing-masing njaluk bapake. Garek 1.000 kau ora iso turu ki. Padahal ada 1.000 lagi, makin tak boleh tidur. Rasulullah tak boleh tidur kalau ada simpanan lagi di rumah. Luar biasa tak? Luar biasa. Dan Rasulullah, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah ni bersifat sidik. Wajib Rasulullah bersifat sidik. Benar, Rasulullah dalam masa hidupnya, daripada lahir sampai wafat, sekalipun orang pernah ngapusi orang, tak pernah bohong. Daripada lahir sampai wafat, Rasulullah sekalipun tak pernah bohong. Walaupun Rasulullah bergurau, gurauan Rasulullah pun gurau yang betul. Jadi kalau gurau kadang-kadang betul ke tak? Tonton mungkin betul. Kalau saya ditambah-tambah lagi, diemperi ceritanya, ben cerita ki ben seronok lah. Padahal cerita ki 2 perkataan, dicokoi sampai 20 perkataan. Emperi ben wong guyu Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah bercanda, bergurau, gurau yang benar. Ada satu masa tuan-tuan, ada seorang perempuan tua jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doakanlah aku masuk surga ya Rasulullah. Rasulullah gurau, Rasulullah senyum. Wahai saudari, orang tua tak masuk surga. Oh sedihlah orang tua tu, dia minta doa Rasulullah masuk surga. Rasulullah senyum, orang tua tak masuk surga. Oh nangis, ya orang tua tak masuk surga. Padahal Rasulullah gurau aja. Rasulullah bagi tahu sahabat-sahabat membiar tu, wahai nenek, masuk Rasulullah begini, wahai nenek, bukan orang tua tak masuk surga. Walaupun dah mati besok semua dah tua-tua, apabila masuk surga tak ada yang tua, semua jadi muda-muda. Nenek pun akan jadi muda. Oh gitu. Baru boleh senyum balik. Tengok, Rasulullah gurau, tapi gurau yang betul. Agak-agak kita tuan-tuan daripada lahir, jangan sampai matilah, sampai sekarang ni lah, saat ni, tuan-tuan pernah bohong atau tak? Saya rasa tuan-tuan tak lah. Yang saya ni banyak betul lah. Dengan rumah pun kadang-kadang bohong aja. Ini mesej apa tu? Oh mesej kerja. Padahal entah janda mana bagi mesej dah contoh. Kadang-kadang tuan-tuan, ada kuliah malam ni bang? Ada, ni contoh lah, contoh bukan saya. Ada contoh? Ada kuliah. Padahal sembahyang neng bandar, lepas sembahyang maghrib ngeteh, makan sop gearbox. Agak-agak waktu balik ngono balik. Bang, tadi ngajar kelas mana? Oh, Pura Kencana gitu contohnya. Ngajar bab apa? Sama'il Muhammadiyah. Tajuknya tentang makanan kegemaran Rasulullah. Kegemaran Rasulullah di antaranya makan sup bahagian kaki. Oh, temberang tak tu? Oh, temberang betul. Ngajar pun tidak. Dia makan sup kambing. Bohong tak tu? Oh, bohong. Kenapa malam semalam tak bagi kelas? Aku potongnya orang patuh kepenak lah. Koyo sepuh-sepuh ngono, padahal kepenak banget. Neng lubung lengkarang ngisor kipas kok ora kepenak. Ngapusi apa ora? Ngapusi. Tapi Rasulullah sekali pun tak. Apalagi akhlak Rasulullah yang luar biasa, yang muda-muda lah segitu, teman-teman. Apalagi akhlak Rasulullah yang luar biasa. Rasulullah tak pernah sekali pun mencela makanan. Sekali pun Rasulullah tak pernah mencela makanan. Kalau dia suka, dia makan. Kalau tak suka, dia diam. Orang dah balik, dia tinggalkan. Agak-agak tuan-tuan, daripada lahir sampai sekarang, tuan-tuan pernah tak mencela makanan? Wong kadang-kadang dapat makan percuma. Oh, ngatanya bukan-bukan. Pergi majlis maulid, derma pun tak derma. Sak sen goweng pun orang ngei. Sak sen goweng berarti. Dah lah 1 sen tak masuk, goweng pula tu. Goweng tu sompek. Mbah aku biar ngomong, sak sen goweng pun orang ngei. Tabung maulid sak sen goweng pun orang ngei, lalu pun senyum. Sekali nak makan majlis maulid, tengok dinding pungutan maulidi Rasul 5.000. Sekali arep mangan, loh, pungutan ni kok 5.000, kok berasnya kok orang beras mati yo. Ini orang patyo enak. Nyacat apa lagi?
Nyacat sekali mangan kambing, loh kok masin yo? Nyacat apa dah? Nyacat kambing ini kok dimasak abang, nih ayam ini dimasak abang yo enak. Kambing ini dimasak biryani kayak manis-manis ngono. Nyacat apa dah? Nyacat. Oh jauh tuan-tuan. Rasulullah sekali pun tak pernah nyacat. Luar biasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, berakhlaklah mulia tuan-tuan. Dah hisap ni. Hisap ni. Berakhlaklah mulia, insya-Allah kita akan dibinakan rumah dalam surga. Seterusnya tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Apakah amalan-amalan yang dibinakan rumah dalam surga tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah? Yaitu tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina. Okey. Yaitu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita membantu tuan-tuan. Kita membantu yaitu berjihad pada jalan Allah. Ya, membantu alat-alat peperangan berjihad pada jalan Allah. Tapi ini kita dah tak anulah ya. Dah tak masuk dalam kita dalam kehidupan sehariannya, kita jarang jumpa dalam berjihad pada jalan Allah ini. Ya, dalam peperangan alat senjata. Tapi kalau kita berjihad, contohnya menginfakkan harta kita pada jalan Allah, ya, contohnya 7 perkara tuan-tuan ya, yang dapat terus mengalirkan pahala tu tuan-tuan. Pertamanya tuan-tuan, ilmu yang dimanfaatkan, 7 perkara. Yang selalu kita baca dengar 3. Daripada Anas bin Malik ada 7 perkara yang tuan-tuan yang pahalanya terus mengalir. Pertama iaitu ilmu yang dimanfaatkan. Yang keduanya tadi membangunkan masjid tadi saya cerita. Yang ketiganya mengalirkan air yang tersekat. Air tak mengalir kita alirkan. Yang keempatnya membina sumur, ya, membina kolam dimunafahkan oleh orang ramai. Digunakan ya sumur tersebut, kolam tersebut, contohnya ada wakaf perigi dekat luar negara tu, ya, kita infakkan, kita wakafkan, oh pahalanya terus mengalir. Yang kelimanya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu menanam pokok kurma. Dalam hadis sebut pokok kurma, ni pokok apapun, dan hasilnya itu dimakan oleh haiwan-haiwan ataupun oleh orang-orang dan sebagainya tuan-tuan, ia menjadi pahala yang berkekalan. Sebab itu kadang-kadang mbah-mbah kita umurnya dah 80, tapi dan tanamnya pokok durian. Dulu pula bukan durian macam sekarang kacuk-kacuk ya. Nak buah tu makan masa 6 tahun 7 tahun. Agak-agak kalau umurnya dah 70, tanam pokok durian yang tak dikacuk, agak-agak dari segi logiknya sempat makan ke tidak tuan-tuan? Sempat makan ke tidak? Tak sempat tuan-tuan. Tapi dia tanam pokok durian contohnya, niatnya untuk jamu orang makan besok. Walaupun dia tak ada, pokok durian tu membesar buah, dimakan anak cucunya, pula anak cucunya pula kasih jiran tetangga, sedekahkan dengan orang. Lepas tu bacing jikuk, orang atasan pun jikuk. Orang atasan tu monyet pun ambil. Kita yang tanam pokok durian, dapat pahala beturusan tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tanam-tanam pokok-pokok dimakan oleh haiwan, niatkan sedekah, dapat pahala tuan-tuan. Tapi kadang-kadang nyacat juga. Ya, kadang-kadang nyacatnya tu lebih ya. Sampai hati tenan ayo. Deloklah kowe monyet tak tembak. Semacam-macam. Agak-agak kalau tuan sumpah seranah dia boleh pulangkan semula ke? Dia boleh pulangkan semula tak? Saya rasa jarang dia boleh pulangkan semula. Dia dah makan kan dia nak mutahkan. Halalkan ajalah ya, niatkan sedekah dapat pahala. Lepas tu tuan-tuan nak pagar karen ke apa, tak jadi masalah. Itu sebagai ikhtiar. Okey, azan kita sambung sikit lagi 2 minit insya-Allah. Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hadhihi da'wati tamma wa salatu qaimah ati sayyidina Muhammad wa sallam wa fadina wa salatu aliyatan rafiyah wa ba'su maqam mahmudan ladzi wa'ata innaka latiliful mi'ad. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sikit lagi tuan-tuan ya. Tadi amalan-amalan yang pencen kubur lah, ada 7 tadi ya. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai yang mati. Yang ketiga, orang yang membuat sumur ataupun telaga yang dimunafahkan oleh orang ramai. Orang yang menanam pohon kurma, yang saya cakap tadi, menanam tumbuh-tumbuhan dan hasilnya itu menjadi pencen kubur, pahalanya berterusan. Orang yang membangunkan masjid, orang yang memberi mushaf Al-Quran, mewakafkan Quran ke, ataupun dia tak ada kerja, dia tulis surah Yasin gitu, dah tulis siap berapa unit, berapa keping, kemudian suruh orang semak betul tak tulisannya, kemudian suruh orang baca, anak-anaknya baca, itu pun termasuk pahala yang berterusan ya. Saya pernah ada seorang guru saya tu, dia rajin beli kitab, asal setiap bulan beli kitab, bukan satu, kadang-kadang 10 dia beli. Asal dia ceramah gitu, dapat orang bagi duit, dia kepilkan satu beli kitab. Kalau sebulan 10, setahun, berapa banyak tuan-tuan tak payahlah sebulan 10, sebulan 1 pun jadilah. Gajian sawit, hari ni dapat 10 tan. Belilah kitab yang tebal sikit, Bahrul Mazi 200 lebih contoh. Bulan depan sawit melawas, dapat 1 tan aja. Beli maksurat je sekeping, 50 sen baru. Boleh tak tuan-tuan? Agak-agak kalau setahun banyak tak? Kalau 30 tahun, siapa tahu Ustaz Arun bocor. Bacalah semampunya. Kalau kita tak baca pun, kita meninggal, anak-anak malam pertama balik kabeh. Takkan mbah meninggal orang balik, bapak meninggal orang balik, balik kabeh tu. Sekali kita malam pertama di alam barzah, ya Allah, rupa-rupanya bapak kita ni, atuk kita ni rajin kaki bukunya, rajin kitab punya, kaki kitab rupanya. Ya Allah, kita apa ni? Riyadhus Shalihin, Hidayatus Salikin, Sabilal Mutadin, Aliyaul Muddin. Ini kita apa ni? Kok bahasa Arab semua ni? Tak ada baris pula tu. Anaknya pun baca, anaknya amalkan. Ini banyak sangat ni, kita tak mampu ni. Kita wakafkanlah dekat madrasah-madrasah tapis. Dimunafaatkan. Dapat pahala tak? Dapat. Tapi kalau dalam masa hidupnya 1 bulan kita beli CD yang bukan-bukan. Bulan ni video dangdut, bulan depan macam-macam. Kita meninggal malam pertama penuh dekat rak video yang bukan-bukan. Atuk kita suka tengok video dangdut loh. Tengok lagu apa ni, balada lah. Dia tengok pula kita dalam kubur, dapat saham juga tuan-tuan. Ni contoh cerita je, bukan betul pun takkan ada orang buat macam tu. Itu mainkan peranan tuan-tuan.
Seterusnya yang akhir sekali, yang pahalanya terus mengalir tuan-tuan, iaitu doa anak yang soleh tuan-tuan. Dan yang akhir sekali tuan-tuan sebagai penutupnya, iaitu amalan-amalan yang dibinakan rumah dalam surga. Yang akhir sekali tuan-tuan, iaitu apabila kita pergi ke pasar. Ya, rupa-rupanya pergi ke pasar ini, walaupun syaitan ni, majlis-majlis syaitan, iblis ni adalah pasar tuan-tuan. Ya, sempang-sempang jalan, pusat-pusat membeli belah, syaitan iblis ni paling suka. Sebab itu Rasulullah kalau pergi pasar tuan-tuan, ya Rasulullah baca doa yang agak panjang. Bacalah doa ni tuan-tuan kalau kita masuk pasar. Rasulullah ada bersabda, man da'ala asyauqa faqala la ilaha, doanya lebih kurang kita lepas sembahyang tu baca 10 kali maghrib dengan subuh tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca doa ini tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi apa kata Rasulullah? Diberikan pahala 1,000,000 kebaikan, dihapuskan 1,000,000 kejahatan, dinaikkan darjat 1,000,000 darjat, dan dibangunkan istana di dalam surga. Jadi kalau kita pergi pasar ni tuan-tuan, bacalah doa yang diajarkan tadi. Dan kemudian apabila kita pergi pasar, apabila dah ada hajat, kita dah tercapai, baliklah. Jangan duduk-duduk lama di pasar, kerana tempat disebut banyak dia punya perkara-perkara yang tidak baik, yang banyak dipengaruhi oleh iblis dan syaitan kalau kita tidak mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong bagikan ni. Pertama tuan-tuan, gitulah yang apa yang saya terangkan tadi tu, saya dah yang 11 kali tadi tu, yang di atas tanah perkuburan ada saya terangkan kat situ. Yang keduanya, selepas dah balik apa yang perlu dibuat, terutamanya kepada kaum kerabat yang terdekat. Ya. Tadi kata kubur sebelum beredar, jangan beredar dulu, yang lain beredarlah. Tapi di antara waris-warisnya, bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali bahagian kepalanya, dan ataupun sebaik-baiknya setelah habis ditimbus, bacalah surah Al-Baqarah sampai khatam sebelum pulang. Ini ada dinyatakan dalam hadis Nabi daripada Abu Umamah Al-Bahili. Seterusnya apabila dah balik rumah masing-masing ya, kerabat habis balik kapan dengan rumah, berusahalah untuk menghatamkan membaca kalimah tauhid, kalimah tahlil la ilaha illallah 70,000 kali selepas kematian, dan dihadiahkan pahala bacaan kepada si mati jika dihatamkan dalam masa terdekat selepas kematiannya adalah lebih baik. Ini di antara amalan-amalan orang soleh untuk membantu si mati supaya diberi kelepasan kecil sebagai meringankannya. Bacalah kalimah tahlil la ilaha illallah dekat rumah tu, kalau boleh dalam masa yang terdekat. Kata guru saya sebaik-baiknya 3 hari dah khatam, selewat-lewatnya 7 hari. Lebih pun tak jadi masalah, tapi secepat mana yang mungkin. Sebab soal munkar dan nakir ini ikut amalan masing-masing. Ada yang datang beri salam aja, ada yang 3 hari baru boleh jawab, ada yang 7 hari, ada yang lebih 7 hari, ikut amalan masing-masing. Jadi tuan-tuan, baca 70,000 kali ini selepas kematiannya, dihadiahkan pahalanya kepada si mati. Kata guru saya, kalau boleh seorang baca sendiri, tapi kalau tak mampu boleh diagih-agihkan. Kalau anaknya ada 7 contohnya, bagilah seorang 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Boleh, insya-Allah. Tapi tak ya tuan-tuan. Ni orang orang jarang berzikir ni, kadang-kadang berat 70,000. Kaget. Kadang-kadang imam tahlil bawa 100 pun dah komplain. Mam bocok sampai 100 lah. Kapan nak rentek? Sekor ni wis mambu kilo mam ya. Baru 100 dah mengeluh jangan. Rupa-rupanya sebab itu kalau kita cinta dan kasih pada Allah, banyakkanlah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan selawat.
Walaupun baca selawat Jibril pun tak apa. Sallallahu ala Muhammad, paling sikit 100, lebih lagi bagus. Kalau kita sayang pada ibu bapa, banyakkan zikir apa? Banyakkan doa lah. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Terutamanya sebelum masuk waktu subuh tu, setengah jam sebelum waktu subuh, banyakkan istighfar, ya, untuk diri kita dan untuk kedua ibu bapa kita. Dan yang ketiganya, kalau sayang pada diri kita, banyakkanlah kita beristighfar. Sebab itu kata Hasan Basri, kenapa kadang-kadang seseorang tu nak bangun malam malas? Nak bangun malam malas, nak baca Quran malas, nak puasa sunat lagi malas, nak sebut la ilaha illallah pun payah. Ya, betul. Itu saya buat tuan-tuan. Tapi kalau baca kepeng tak malas. Masuk kocek 2 minit keluarkan lagi. 5 minit masukkan keluarkan lagi. Itu bukan tuan-tuan saya. Masuk baru sekejap keluarkan lagi. Ya. Kenapa? Jawapannya kerana malas. Malah juga. Tapi kata Hasan Basri, kerana di antaranya dosa, banyak dosa. Jadi kalau nak ngikis dosa tu, antaranya banyakkanlah istighfar. Kalau kita melakukan dosa, maka satu titik hitam dekat hati kita. Kalau tak pernah bertaubat, tak pernah beristighfar, lagi banyaklah titik hitam dekat hati kita. Dah keras, dah jadi kerak-kerak. Itu yang kadang-kadang membuatkan kita payah untuk beramal ibadah. Sebab itu kalau kita sayang pada diri kita, banyakkanlah kita beristighfar. Sebelahnya tuan-tuan, okey, kalau amalan ini juga, orang yang baca 70,000 itu diniatkan pahalanya pada siapa? Pada si mati. Diniatkan, insya-Allah sampai tuan-tuan. Dan bukan setakat si mati tu dapat munafaatnya, orang yang membaca tahlil 70,000 tu pun dah dapat pahala, melepaskan dirinya. Dah membaca tahlil sebanyak 70,000 dalam masa hidupnya. Dan seterusnya, mengharapkan husnul khatimah. Di antaranya banyakkanlah zikir yang diajarkan oleh Habib Salim bin Hafizah, telah menyebutkan faedahnya seperti yang disebutkan dalam kitab tertib As-Suluk di dalam Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Atas. Bacalah zikir ini banyak-banyak, kalau boleh 100,000 kali. Dalam masa hidup kita kalau boleh jangan kurang 100,000 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bagian belakang tuan-tuan ada satu lagi. Bagian belakang ni tuan-tuan pun dah hafal lah tuan-tuan ni. Saya dijazahkan oleh Ustaz Yusri, guru saya. Kalau tuan-tuan nak beli kitab ni, Wasahul Afra wa Isbaul Falah, dekat atasnya ada tulisan nama kitab ni. Atas ni harganya RM18, RM20 lah. Yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, tuan-tuan. Bacaan surah At-Taubah ayat 128 129. Tuan-tuan kalau boleh amalkan ni setiap kali semayang. Kalau boleh tuan-tuan 7 kali setiap kali sembahyang fardu. 7 kali. Apa bacaannya? Ayat 128 129. Tuan-tuan pun dah hafal ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kalau boleh setiap waktu baca 7 kali istiqamah, insya-Allah dijauhkan daripada segarang gangguan yang nampak ataupun yang tak nampak. Tapi kalau tuan-tuan berat, tuan-tuan, kata guru saya, lepas sembahyang subuh baca 3 kali, lepas sembahyang maghrib 3 kali. Ini bukan nak ngedeni tuan-tuan ya. Banyak yang mengamalkan ni, bawah ni ada ceritanya tuan-tuan. Kalau dia dah biasa mengamalkan ni, apabila dia nak meninggal dunia dalam waktu yang terdekat, dia tak hafal nak baca surah ini. Faham maksud tuan-tuan? Lalu baca biasa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tiba-tiba dia dah hampir dekat dia nak meninggal dunia, dia tak hafal. Itu di tanda-tanda menandakan di antaranya umurnya dah tak panjang. Itu di antara kelebihannya lah. Tapi berlakunya dengan keizinan Allah. Ini bawahnya ada ceritanya tuan-tuan. Tapi amalkan istiqamah. Tapi amalkan niatnya nak mencari keredaan
keredaan Allah, insyaAllah. Ayat-ayat Quran ni kalau kita amalkan berterusan, dia ada barakahnya tuan-tuan, walaupun baca suratul Fatihah, ya. Jadi setakat itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak maklumkan aja ni, bukan nak promote. Kalau nak tengok ni, ahli jantan dekat baju tu ada tu. Ya, berkenaan ahli jantan.